Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Airin Natasha binti Cik Buyong daripada Sekolah Kebangsaan Agama MIS Miri Sarawak. Tajuk pembentangan kajian saya adalah penggunaan kepah dalam pengajaran, tajuk perjuangan tokoh tempatan menentang British tahun 5, di mana untuk subjek sejarah. Berikut merupakan isi kandungan pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Yang kedua berkenaan dengan fokus kajian. Yang ketiga berkenaan dengan objektif kajian. Yang keempat berkenaan dengan kumpulan sasaran. Yang kelima berkenaan dengan pelaksanaan kajian dan yang keenam adalah cadangan kajian seterusnya. Untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, semasa pengkaji mengajar berkenaan dengan tajuk pejuang tempatan menentang British untuk subjek sejarah, pengkaji mendapati murid yang diajar menghadapi masalah untuk menyatakan nama-nama tokoh tempatan yang menentang British. Murid juga tidak menunjukkan minat untuk belajar berkenaan dengan tajuk ini. Hal ini disebabkan oleh jumlah pejuang tempatan yang terlampau ramai untuk diingati. Seperti yang terdapat pada slide, berikut merupakan senarai nama 10 orang tokoh tempatan yang menentang British, di mana ianya terdiri daripada Rentab, Dol Said, Syarif Masaho, Datuk Maharaja Lela, Mat Saleh, Antanom, Datuk Bahaman, Yam Tuan Antah, Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbong. Kesemuanya seramai 10 orang. Pengkaji telah merujuk kepada DSKP Sejarah tahun 5 di bawah tajuk yang ketujuh Perjuangan Kemerdekaan Negara, standard kandungan 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan Menentang British dan standard pembelajaran 7.2.1 menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajahan British. Pengkaji telah mengambil inisiatif dengan menghasilkan bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai kad pahlawan atau singkatannya KEPAH. Di mana KEPAH merupakan salah satu kaedah belajar sambil bermain dengan menggunakan kad dan pengkaji telah menggunakan KEPAH ini dalam kajian yang akan dilaksanakan. Untuk fokus kajian, pengkaji telah memfokuskan kajian kepada aspek mengenal pasti nama-nama tokoh tempatan dalam menentang British dan pengkaji juga menyentuh cara untuk mengatasi masalah murid yang tidak berminat untuk belajar berkenaan dengan tajuk ini. Untuk objektif kajian pula terbahagi kepada dua iaitu objektif am dan objektif khusus, di mana objektif am adalah untuk meningkatkan kefahaman murid tahun 5 dalam mengenal pasti tokoh tempatan menentang British berdasarkan gambar yang betul dan objektif khusus pula ada dua. Yang pertama, memupuk minat murid tahun 5 dalam mengenal pasti nama tokoh tempatan yang menentang British dengan betul dan yang kedua, menjadikan sesi pengajaran agar lebih menarik. Untuk kumpulan sasaran pula merupakan murid tahun 5 dan pengkaji telah melaksanakan ujian diagnostik untuk memilih peserta kajian. Murid yang mendapat markah 5 orang murid yang mendapat markah terendah dalam ujian diagnostik akan diambil sebagai peserta kajian dalam kajian tindakan ini. Berikut merupakan senarai data berkenaan dengan peserta kajian di mana ianya terdiri daripada 2 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Untuk pelaksanaan kajian, pertama sekali bagi tinjauan masalah, pengkaji telah membuat soal jawab lisan bersama-sama dengan murid yang melibatkan 13 orang murid tahun 5 yang menghadiri kelas secara atas talian yang dilaksanakan oleh guru. Ianya adalah untuk mendapat respon mereka berkenaan dengan tajuk ini. Seterusnya, pengkaji telah membuat ujian diagnostik. Ianya melibatkan juga 13 orang murid yang sama dan mereka telah menjawab soalan dalam
bentuk Google Form yang telah disediakan oleh pengkaji. Setelah mengenal pasti 5 orang murid yang mendapat markah terendah dalam ujian diagnostik, ujian pra pula telah dilaksanakan untuk mendapatkan data awal sebelum kajian ini dilaksanakan. Manakala temu bual pula dilaksanakan untuk mencari sebab murid kenapa mereka kurang berminat berkenaan dengan tajuk ini. Untuk analisis soal jawab lisan, sebagai guru mata pelajaran sejarah bagi kelas tahun 5, pengkaji telah bersoal jawab dengan murid berkenaan dengan sebab mereka kurang memahami tajuk ini. Dan murid menyatakan bahawa terlampau ramai nama ataupun banyak nama tokoh yang perlu diingati. Mereka hanya dapat menyatakan 2 hingga ke 4 nama tokoh tempatan sahaja. Daripada 10 orang yang telah saya nyatakan sebentar tadi, mereka hanya dapat menyatakan 2 hingga ke 4 nama sahaja. Ini merupakan analisis ujian diagnostik yang telah dijalankan. 5 orang peserta, 5 orang murid yang mendapat markah terendah dalam ujian diagnostik ini telah dipilih sebagai peserta kajian. Analisis ujian pra pula seperti yang terpapar dalam slide, ini adalah sebagai data awal pengkaji sebelum melaksanakan kajian. Dapat kita lihat peserta kajian masih mendapat markah yang rendah semasa ujian pra dijalankan. Di mana ujian pra ini pun dalam bentuk Google Form yang terdiri daripada soalan objektif dan soalan subjektif. Tindakan yang telah dijalankan oleh pengkaji di mana ianya adalah diubah sesuai daripada model kajian tindakan, kemis dan McTaggart di mana terdapat fasa merancang, fasa tindakan, fasa pemerhatian dan fasa refleksi di mana langkah pertama adalah dengan mengenal pasti masalah, seterusnya membuat tindakan dan untuk langkah data mencari data awal, pengkaji telah membuat ujian pra. Seterusnya, melaksanakan sesi tindakan dengan menggunakan kepah dan di akhir intervensi melaksanakan ujian pasca untuk mendapatkan markah peserta kajian dan seterusnya mengumpul data dan membuat pemerhatian dan akhir sekali membuat refleksi. Berikut merupakan pelaksanaan tindakan intervensi yang telah dilaksanakan oleh pengkaji di mana terdapat 8 tindakan intervensi yang telah dilaksanakan bersama-sama dengan peserta kajian di mana langkah pertama adalah dengan memperkenalkan kepah kepada peserta kajian dan memperkenalkan tokoh-tokoh tempatan yang telah menentang British iaitu seramai 10 orang. Intervensi kedua pula adalah mengimbas kembali tentang nama tokoh tempatan dengan menggunakan slide. Langkah ketiga adalah mengingati nama kesemua tokoh dengan lebih baik. Dan langkah keempat, belajar dengan menggunakan kepah dan peserta kajian telah diberi latihan bertulis. Langkah intervensi yang kelima adalah dengan menguji peserta kajian dengan menggunakan kepah secara bergilir-gilir. Langkah intervensi keenam adalah peserta kajian bermain kepah bersama-sama dengan guru. Langkah ketujuh, peserta kajian mengenal pasti nama tokoh tempatan dengan menggunakan kepah dengan bimbingan guru. Langkah intervensi ke-8 adalah menguji peserta kajian menamakan gambar tokoh dengan menggunakan kepah secara bergilir-gilir seorang demi seorang. Berikut merupakan kaedah pengumpulan data yang telah digunakan oleh pengkaji iaitu dengan membandingkan ujian pra dan ujian pasca. Yang kedua adalah kaedah temu bual berstruktur. Yang ketiga adalah senarai semak pemerhatian. Ini merupakan antara contoh ujian pra dan pasca dalam bentuk subjektif dan objektif yang telah dijawab oleh peserta kajian dalam Google Form. Ini pula merupakan contoh soalan temu bual yang telah digunakan oleh pengkaji untuk menemu bual peserta kajian. Dan ini pula adalah merupakan borang pemerhatian di mana borang pemerhatian ini diadaptasi daripada teori pelaziman operasi Thorndike daripada segi kesediaan, latihan dan kesan. Untuk dapatan kajian, seperti yang tertera dalam slide, ini adalah analisis ujian pasca di mana perbandingan antara ujian pra dan ujian pasca dapat kita lihat di sini, markah murid meningkat. Kesemua markah murid menunjukkan
peningkatan, di mana peningkatan tertinggi dicapai oleh peserta kajian yang kelima iaitu sebanyak 66% dan peningkatan terendah oleh peserta kajian ketiga dan peserta kajian keempat iaitu sebanyak 47%. Dapat kita lihat di sini, peserta kajian daripada mendapat grade E dan grade D, mereka telah berjaya mendapat grade A dan grade B semasa ujian pasca. Kesemua peserta kajian menunjukkan peningkatan markah dan ini menunjukkan bahawa mereka lebih faham berkenaan dengan apa yang mereka pelajari selepas menggunakan KEPA. Berikut pula merupakan analisis termobual yang telah dilaksanakan oleh pengkaji yang menyoal daripada segi minat, kefahaman dan keseronokan belajar dengan menggunakan KEPA. Dapat kita lihat di sini, kesemua peserta kajian menunjukkan respon yang positif sepanjang termobual dijalankan. Ini pula merupakan analisis senarai semak pemerhatian yang telah dilakukan oleh pengkaji, di mana dari segi mendengar arahan guru, menunjukkan minat belajar, melibatkan diri secara aktif, memberi perhatian terhadap pembelajaran dan melaksanakan tugasan yang diberikan. Sebelum penggunaan KEPA, peserta kajian hanya mendapat skala 1 dan skala 2 sahaja iaitu skala rendah. Tetapi selepas penggunaan KEPA, peserta kajian telah mendapat skala 4 dan skala 5 iaitu tinggi dan sangat bagus. Dan ini menunjukkan peningkatan yang positif. Hasil dapatan melalui termobual menunjukkan bahawa kesemua peserta kajian memberikan jawapan yang positif kepada soalan-soalan yang diutarakan oleh pengkaji baik daripada segi minat, kefahaman dan keseronokan dalam menggunakan KEPA. Dan manakala hasil daripada pemerhatian pula menunjukkan berlakunya perubahan tingkah laku murid daripada mendapat skala 1 dan 2 yang sangat rendah sebelum penggunaan KEPA meningkat kepada skala 5 sangat tinggi selepas KEPA digunakan. Berikut pula merupakan cadangan kajian seterusnya yang telah dicadangkan oleh pengkaji. Yang pertama adalah menggunakan KEPA di sekolah lain. Yang kedua, aplikasikan kepada mata pelajaran lain yang mempunyai konsep yang hampir sama dengan tajuk pembelajaran ini dari segi mengingat. Yang ketiga, mengubah suai KEPA dalam bentuk digital agar mudah untuk diakses oleh semua pihak. Dan yang keempat, mengubah suai KEPA dalam bentuk permainan digital supaya senang dan mudah untuk diakses ataupun murid lebih seronok untuk belajar berkenaan dengan pembelajaran tokoh tempatan menentang British. Berikut merupakan senarai rujukan ataupun bibliografi yang digunakan oleh pengkaji semasa menjalankan tindakan ini. Sekian, terima kasih, itu sahaja pembentangan daripada saya.